A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati lagi kasih iaitu pensyarah Al-Quran wal Hadis Al-Fadil Ustaz Fatahi. Jadi pada pembentangan kali ini saya Muhammad Azim bin Anwar serta rakan kumpulan saya iaitu Muhammad Alif Najmi bin Abdul Manan diberi tajuk atau diberi tugas untuk membentangkan mengenai Hamzah. Jadi insya-Allah pada pembentangan kali ini kami akan kongsikan satu persatu berkenaan tentang Hamzah insya-Allah. Jadi kita pergi kepada slide yang pertama berkenaan tentang definisi Hamzah. Apakah itu Hamzah? Secara umum, huruf dalam abjad Arab dan ianya juga boleh digantikan dengan alif. Ada kalanya ianya terletak bersama dengan alif dan ada kalanya Hamzah ini terasing daripada alif. Jadi Hamzah ni dalam Al-Quran dia ada kala terletak kepada huruf alif dan ada juga kalanya tidak terletak kepada huruf alif. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada Hamzah Qata'i. Hamzah Qata'i artinya ialah Hamzah yang kekal sebutan baris ketika ibtida', yakni memulakan bacaan dengannya atau ketika wasal. Dinamakan Hamzah Qata'i kerana ianya mempunyai baris yang qata'i, yakni tetap ataupun pasti. Jadi Hamzah boleh dikenal dengan adanya huruf seperti si berkaki. Si yang berkaki sengit boleh berada sama ada di hadapan ayat, di tengah ayat ataupun di belakang ayat. Hurufnya dibariskan sama ada barisnya adalah fathah, kasrah dan dhammah. Jadi dalam slide ini saya sertakan dua contoh. Jadi contoh yang pertama iaitu wama adraka. Jadi tu merupakan Hamzah Qata'i yang berbaris fathah, berbaris atas. Dan juga yang kedua fi anfusikum, juga tu merupakan Hamzah Qata'i yang berbaris fathah. Jadi dalam contoh ini terdapat dua kalimat, iaitu wama satu kalimat, adraka satu kalimat. Jadi apabila wama huruf mat bertemu dengan adraka, terdapatnya Hamzah Qata'i bertemu dengan Hamzah Qata'i. Jadi hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Contohnya wama adraka, ataupun yang kedua wama adraka. Begitu juga fi anfusikum, fi anfusikum ataupun fi anfusikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah saya Ustaz Muhammad Fathi, yang mana sebagai pensyarah dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Jadi seperti mana yang sedia maklum, sebentar tadi mengenai definisi Hamzah dan juga Hamzah Qata'i telah dibicarakan oleh sahabat saya, iaitu pasangan saya Muhammad Azim bin Anwar, yang mana dia tadi telah menceritakan serba sedikit tentang jenis-jenis Hamzah, definisi Hamzah dan juga Hamzah Qata'i. Dan seterusnya Hamzah wasal ini, jenis Hamzah yang seterusnya iaitu Hamzah wasal ini akan dibicarakan oleh saya dengan lebih lanjut oleh Muhammad Alif Najmi bin Abdul Manan. Yang pertamanya adalah Hamzah wasal, yang mana definisinya adalah Hamzah wasal adalah jenis Hamzah yang mana terletak padanya seperti huruf sad kecil di atas huruf alif, yang seperti mana dapat dilihat dalam slide ini. Di atas huruf alif itu dapat seperti sad kecil, bukanlah huruf sad tetapi seakan-akan sad yang kecil. Huruf Hamzah ini
masih akan berbunyi hurufnya sekiranya huruf tersebut adalah huruf yang memulakan kalimah. Akan tetapi bunyinya akan hilang sekiranya ia disambungkan dengan huruf sebelumnya, yakni yang bermakna huruf hamzah ni sekiranya huruf hamzah ini berada di permulaan, maka bunyi bagi perkataan tersebut akan didengari. Akan tetapi bunyinya akan hilang sekiranya hamzah iaitu huruf tersebut berada dalam keadaan selepas huruf pertama. Contoh yang boleh saya berikan adalah huruf hamzah pada permulaan. Ar-Rahmanir Rahim, yang mana seperti yang kita lihat di perkataan Ar-Rahman itu terdapat satu perkataan yang mana alif tu terdapat sod kecil. Itulah hamzah wasal yang mana hamzah berada di permulaan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Itulah salah satu contoh. Dan seterusnya huruf hamzah yang bersambung dengan perkataan sebelumnya, yakni selepas daripada huruf pertama. Wal ardi, wal arda, yang mana selepas daripada perkataan pertama ialah wa dan perkataan kedua pula ialah hamzah, yang mana perkataan kedua yakni hamzah itu tidak berbunyi. Wal arda. Contoh lain ialah wa mallah. Allah, di alif di perkataan Allah itu terdapatnya huruf sod kecil. Wazkurullah, ya, wal arda wa mallahu wazkuru. Dan contoh-contoh lain yang tiada pada slide pula adalah seperti berikut. Unzur ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat, yakni huruf hamzah yang berada di hadapan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Contoh perkataan ni adalah istikbara, yang mana perkataan alif di depan tu adalah alif yang mempunyai sod di atas yang bermakna yakni itu adalah hamzah wasal. Bagi ayat lain ialah islauhal yawma bima kuntum takfurun. Islau, perkataan alif di hadapan sebelum sad itu adalah hamzah wasal, yakni alif yang berbaris seperti mana sad kecil. Kita dapat lihat di bawah itu terbatal hukum mad asli ataupun tabi'i, yang maksud apabila hadirnya hamzah wasal ini maka terbatalnya hukum mad asli, yakni memanjangkan bacaan tersebut. Kod adalah pembentangan daripada saya mengenai hamzah wasal, dan juga sebelum saya sebentar tadi, yakni sahabat saya Muhammad Azim bin Anwar, yang mana dia menceritakan tentang definisi dan juga hamzah qata'i. Jadi insya-Allah setakat itu saja pembentangan kami mengenai hamzah, yakni jenis-jenisnya, yakni hamzah qata'i dan juga hamzah wasal. Jadi moga-moga apa yang kami sampaikan ini dapat difahami oleh para pendengar, terutamanya pensyarah kami iaitu Ustaz Muhammad Fathi. Jadi moga-moga apa yang kami sampaikan ini adalah yang terbaik. Jadi sekian saja daripada kami dan juga sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.